walaupun nampaknya banyak rezekinya, tapi macam-macam masalah jiwanya indah tenang. Kadang-kadang rezeki dimakan tu jadi penyakit, lah penyakit ni jadi hidup. Kalau sudah hidup kadang-kadang turun curun dan ani dah boleh makan atau dah boleh makan dan penyakit, apa guna duit kadang-kadang tu kadang-kadang kadang-kadang lepas tu dia diberi makan anak-anak petani lagi ndak menderhaka pada indung sebagainya, anda baik sebagainya, kesan daripada makan rezeki yang anda berkat. Contohnya kalau yang rezeki daripada contohnya daripada rasuah, daripada menipu dan sebagainya kan, itu rezeki yang anda berkat macam-macam. Jadi porak-poranda keluarga, porak-poranda itu di antara yang tidak berkat. Satu berkat ini penting, keberkatan ini penting. Dalam satu ayat Allah menerangkan, Allah sebutkan, walau kana ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Kalaulah Allah kata, kalaulah ahli satu qaryah itu, ahli satu kampung itu amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, maka Allah kata la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard, maka Allah akan bukakan keberkatan daripada langit dan daripada bumi. Jadi kalau mereka bertakwa beriman, Allah beri berkat. Maknanya kalau berkat itu aman, sejahtera, ada saja, subur tanahnya, macam-macam sajalah. Yang kita ni dah tahu, wallahu alam tadi, tapi ini kehendak Allah. Ini konsep kerohanian, aspek yang anda nampak daripada mata, tapi sebenarnya berkat itu ada di sana. Satu yang penting ni, kan ini kekuasaan Allah. Ini semua perkara yang dapat terlihat, tapi sebenarnya ketenangan jiwa mana yang dapat lihat. Itu jadi penting berakah, kembali pada konsep keberkatan ini. Jadi untuk perjuangan yang latihan kerohanian ini, sebenarnya langkah pertama ialah persiapan ketani. Jadi pada segi jasmani dan rohani, ketani keberkatan sudah ada. Sebab itulah penting tu, bangun itu jangan ditinggalkan. Kalau dapat bangun tah sahur, walaupun Nabi kata dengan seteguk air. Kenapa? Sebenarnya itu apa? Latihan pertama. The first permulaan. Kalau ada permulaan tentu kadang-kadang payah pengakhirannya. Okey. Dan saya sebutkan tadi bahawa ketani perlu meningkatkan hawa nafsu ketani, kerana peningkatan ketani ini, nafsu ini ada. Paling kurang dalam Quran ada 3 peringkat nafsu disebutkan, 3 peringkat. Nafsu pertama dipanggil nafsu al-amarah. Sesuai dengan firman Allah, innan nafsala ammaratun bisuq illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya nafs al-amarah itu sentiasa melakukan kejahatan kecuali yang telah diberi rahmat oleh Tuhanku, maka terselamatlah ia dari hasutan kejahatan itu. Sesungguhnya Tuhanku Maha Mengampun lagi Maha Mengasihani. Mungkin innan nafsal ammaratun bisu, nafsu al-ammarah. Nafsu al-ammarah ini ulama menerangkan bahawa nafsu yang paling rendah sekali, yang sentiasa mengajak pada kejahatan. Sentiasa melakukan kejahatan. Dia suka ni, yang nafsu ni yang liar lagi lah, belum terdidik lagi ni, masih liar lagi, liar. Jadi yang liar inilah kata ni terpaksa latih dia, modified dia. Kalau rumah ni modified, nafsu dia modified, tapi bukan modified cara jasmani, tapi cara rohani. Kita ni didik dia, kita ni train seperti mana kita ni train kuda tu. Kalau kuda yang sebagainya, ataupun malahan kucing kita ni boleh latih. Manusia boleh, kita satu ada latihan. Manusia dalam HRD, Human Resource Development, kita ni develop. Nafsu ni boleh di-develop je. Bukan develop ni maknanya ia bertambah besar daripada segi saiznya, tapi daripada segi kualitinya kita ni develop nafsu ini. Nafsu ini menjadi supaya dia naik, dia paling kurang ke peringkat yang kedua lagi, dipanggil nafs al-lawamah. Nafs al-lawamah. Sebagaimana firman Allah berfirman, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu binafsil lawamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat, Allah kata, dan aku bersumpah dengan nafs al-lawamah. Nafs al-lawamah. Maksudnya nafs al-lawamah ni nafs yang sentiasa mengkritik diri sendiri. Ini peringkat yang lebih baik daripada peringkat yang kedua. Yang kedua tadi nak kisah tu, ia lagi seronok yang buat dosa yang amarah ni, buat dosa ia suka apa saja yang kejahatan ia suka, paling seronok lah tu. Orang sudah biasa buat jahat, orang sudah biasa buat jahat, kalau yang buat baik ni pun jadi tu pulang, jadi perkara yang aneh baginya pulang. Kemudian kita ni latih satu, kita ni dalam bulan puasa ni kita ni latih ya, latih peringkat, naik sedikit peringkatnya ke peringkat nafs al-lawamah yang mengkritik dirinya. Kadang-kadang terfikir, aku ni terlampau banyak je buat jahat ni, cuma nikah kehidupan aku, inikah tujuan aku hidup? Aku membuat jahat arah orang, kalau orang buat jahat aku macam mana? Dia terfikir, mengkritik, dah patut. Indah kan aku hidup selama macam ni? Aku
Aku ni akan mati, akan dipersoalkan tanggungjawabku dan sebagainya. Ini tidak patut. Dia mengkritik dirinya. Kalau dia buat kesilapan kadang-kadang sekala mungkin cuba baik, tapi sekala terlajak dikritiknya, tidak patutnya. Kalau katakan dia bangun, berusaha untuk bangun sahur, nak terbangun, Allah menyesal dia. Menyesal dia. Ya Allah, kenapa tak aku nak bangun sahur ini? Lebih-lebih lagi kalau ini terbangun subuh lagi, cak. Ya Allah. Lepas tu dia berusaha untuk memperbaiki. Mungkin insya-Allah lah besok lagi yang aku kalau boleh aku nak mau. Aku mesti bangun sahur, aku mesti bangun sembahyang subuhnya. Aku mesti pergi tarawih. Macam mana pun beratnya mesti latihnya, latih. Karena dengan latihan itu kata pepatah Melayu, Allah bisa tegal biasa. Ya. Allah bisa tegal biasa. Pak kata orang tani pun belakang pemarang. Belakang pemarang. Kalau dia sah. Tajam. Jadi cuma itulah kata ni. Latihan itu sentiasa. Kalau kita lihatlah, kalau batu sendiri kan, batu yang keras tu, Abdullah, batu. Kalau kita ni simbah dengan air sekali, tidak dapat apa kan? 4-5 kali pun walaupun sederam air dapat. Tapi kalau air menitik berterusan sampai 2-3 bulan, menitik tempat yang sama berlubang, belupak, paling kurang belupak orang tani lah. Luak bayar. Luak bah. Betul tu bah. Menitik berterusan menitik meluak. Itulah kesan. Kalau kita ni walau macam mana pun kerasnya nafsu kita ni, walau macam mana pun garangnya nafsu kita ni, kalau kita ni sentiasa berlatih dengan ibadah, latih walaupun berat, latih juga, insya-Allah ia akan mendapat cahaya kepimpinan Allah. Allah beritahu tadi kan, siapa yang bersungguh-sungguh akan kami tunjukkan jalannya. Ada kesannya. Yang penting ialah kesungguhan kita ni untuk berterusan melatih diri kita ini. Dengan itu akan dapat merubah sikap ketani. Sebab itulah kalau kita rasakan marah, tahan. Kalau rasakan membuat yang lebih baik, tahan diri kita. Latih. Kalau lupa-lupa, bawa beribadah. Kalau mau juga, bawa baca Quran. Kalau lagi, banyakkan sunat, banyakkan bangun tahajud. Ini caranya melatih latihan kerohanian ini. Latihan kerohanian ini perlu ada kesungguhan. InsyaAllah dia akan meningkat daripada nafs al-amarah kepada nafs al-lawamah. Ini mula-mula alam masih belum pure lagi orang. Belum tulin lagi, bercampur-campur lagi lah. Ada lagi. Masih lagi mau. Tapi sekarang ada sudah perubahan. Mengkritik nafsu. Dan kalau boleh kita terus lagi meningkatkan sehingga tingkat yang ketiga, dia panggil nafs al-mutmainah. Nafs al-mutmainah. Sesuai dengan firman Allah, Ya ayuhan nafsul mutmainah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa, wahai nafs yang sentiasa tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau reda lagi diridai. Masuklah ke dalam kumpulan hamba-hambaku. Masuklah engkau ke dalam syurgaku. Ini nafs yang tenang ini Allah iktiraf sebagai nafs kumpulan hamba-hambanya. Tadi saya terangkan tadi, orang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, atau nafs al-amarah tadi tu. Afraita man ittahaza ilahahu khawa tu. Di mana apa kau tak melihat macam mana orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, tapi orang yang nafs al-mutmainah diiktiraf oleh Allah sebagai golongan hamba-hambaku. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Allah jemput, inilah golongan hamba, inilah taraf paling kurang hamba Allah. Bukan senang kan menyebutkan nama hamba Allah ni ya. Nama Abdullah, namanya hamba Allah. Hamba Allah. Jadi hamba Allah yang hakiki ialah orang yang dapat patuh dirinya kepada kehendak-kehendak Allah. Kita ni senang menyebut, tapi hakikatnya bukannya semudah itu. Perlu ada kesungguhan kena melatih supaya kita menjadi hamba Allah yang hakiki, yang Allah pelawak, iaitu orang yang sampai peringkat nafsunya yang tenang, nafsu yang tenang, nafs al-amar, nafs al-mutmainah yang tenang, yang sentiasa tenang. Tenang kerana ia sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah menerangkan, ala bi zikrillah tatmainul qulub. Sesungguhnya dengan berzikir dan mengingat Allah itu akan memberikan ketenangan pada hati. Jadi kita ni dulu saya terangkan dulu, kita kembali kepada asal. Bahawa fitrah manusia ini, dalam ceramah yang lepas saya terangkan fitrah manusia kita ni sebenarnya kenal Allah. Kita ni kenal Allah. Dalam alam arwah sebelum dihantar ke alam musyahadah ini, ke alam dunia ini, sebelum dimasukkan ke alam rahim, yang mula-mula alam arwah, kemudian alam rahim ibu, kemudian alam musyahadah alam dunia ini, dan kita ni belum habis lagi nih. Kita ni kan berjalan ke alam barzakh, dan kemudian ke alam akhirat seterusnya lah. Kita ni dia dalam journey, dalam perjalanan musafir ni.
Belum selesai lagi. Dalam alam arwah, sebelum Allah hantar kita ni masuk ke dalam rahim ibu, dititipkan oleh malaikat dalam roh dan dalam rahim ibu tu, apabila sudah 120 hari, malaikat sebelum itu Allah panggil kita ni dalam semua alam arwah ni. Allah tanyakan, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu? Maka kita ni semua ketika dalam alam bentuk roh lagi mengatakan, qalu bala syahidna, bahkan benar kami menyaksikan. Maknanya daripada segi nalurinya kita ni sudah kenal Allah, daripada segi fitrahnya kita ni sudah kenal Allah. Satu kita ni perlu kembali kepada Allah untuk mendapatkan ketenangan. Jadi siapa yang dapat mensucikan dirinya, membersihkan dirinya, bermujahadah untuk mendapat ketenangan jiwa, berarti ia sudah mendapat satu kembali kepada fitrahnya. Fitrahnya. Sebab itu kata ni kembali pada konsep Idul Fitri. Eid itu kembali fitrah kembali pada fitrah. Maknanya setelah kita ni berjuang dalam bulan puasa ni, kita ni bermujahadah, kita ni kembali kepada fitrah kita ni. Mana fitrah maknanya kita ni kembali kepada asal bahawa kita ni yang kenal Allah, tahu Allah. Sebab itulah siapa sebenarnya yang kalau lahir di bumi tapi ia lari kepada Allah, berarti ia lari kepada fitrahnya. Macamlah kata ni saya sebutkan dulu, macam kata ni biasa. Kata ni fitrah kata ni biasanya suka makan nyaman-nyaman, kan, suka makan yang sedap-sedap, tapi sekali-sekali bila tani sakit, bila sudah sakit telantar, karena antar tu macam-macam makanan, usulnya nyaman tapi anda kebeliur, anda berselera pahit dia rokunya, anda berselera makan. Kenapa? Ketika itu ia bukan dalam fitrahnya sudah, ia sudah sakit. Ia sakit berarti sesuatu sudah mengganggu fitrahnya, ia bukan asalnya. Jadi macam itulah juga nafsu kita ni, jiwa kita ni, nafsu kita ni. Kalau disebutkan nafsu dalam istilah orang tani, orang Melayu, bahawa nafsu yang lari daripada Allah tu bukan fitrah tu. Ya, fitrahnya suka pada Allah, suka pada Allah. Ia kembali dan ia akan dijemput oleh Allah fitrah ini. Kembali dalam golongan hamba-hambaku. Tapi bila ia lari daripada Allah, berarti nafsu tu sakit. Nafsu tu sakit, nafsu tu ada penyakit yang perlu kita ni ubati. Ia perlu latihan, perlu exercise, perlu senaman, perlu servis yang saya sebutkan. Macam kereta, perlu diservis, diperbetulkan. Nafs ini supaya menjadilah ya nafs yang tunduk kepada Allah. Masuklah seperti mana yang Allah tanya, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali kepada Tuhanmu dengan keadaan reda mardiyah. Maksudnya nafs itu reda berjumpa Allah, menghadap Allah, dan Allah reda menerima nafsu, dan Allah pelawa masuk telah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuk ke dalam syurgaku, karena syurga Allah itu hanya untuk hamba Allah, bukan hamba nafsu. Jadi masukkan ke dalam. Jadi inilah perjuangan kita ni kembali ini. Maka pentingnya ni orang yang sudah dapat orang berlatih ni sehingga Allah jemput jadi golongan hamba-hambanya, hamba-hamba Allah. Allah pelawa. Satu kita perlu meningkatkan kembali pada fitrah kita ni.